Bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Para guru, muallim-muallimah, para ibu bapa dan para pelajar sekolah Al-Amin sekalian. Alhamdulillah. Kita pada hari ini berjumpa kembali dalam sesi untuk melihat aspek diri dan untuk sebagai persediaan kita sebelum kita menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Malam bertukar siang, hari berganti bulan, berjam celik kita sudah hampir meninggalkan bulan Syaban, dan kita akan menyambut bulan yang paling agung, iaitu bulan Ramadan, yang sebatahun kita nantikan dengan penuh dengan kegembiraan dan pengharapan. Antara doa yang tak lekang di bibir Nabi SAW dan diajarkan kepada kita ialah, Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syaban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad ini dapatlah kita fahami bahawa persediaan sebelum tibanya bulan Ramadan adalah lebih penting berbanding menyambut kedatangan bulan itu sendiri. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menuntut kita ni supaya mengamalkan doa tersebut, dan bermula lagi daripada bulan Rejab sampailah ke Syaban dan sehinggalah Ramadan tiba. Ma'al bin Fadl menceritakan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif mengenai tentang orang-orang soleh pada zaman dahulu yang telah melakukan persediaan awal sebelum Ramadan dengan berdoa. Mereka memohon pada Allah SWT 6 bulan lebih awal supaya Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang paling terbaik, segi rohani, segi fizikal, dan juga mereka ni juga meminta supaya Allah memberikan pertolongan kepada mereka untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Itu merupakan keadaan sahabat dan salafus soleh dalam melakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi Ramadan. Kita ni pula macam mana Dan mereka ni, walaupun mereka sudah terkenal dengan orang yang kuat dan banyak beribadah, namun mereka tetap berdoa supaya diberi pertolongan untuk melakukan ibadah. Dan ada lagi satu hadis menurut Aisyah radhiyallahu anhu berbunyi begini baginda sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa sehingga kami merasakan bahawa baginda tidak akan berpuasa. Pelik maknanya berpuasa terus. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, kami sangka bahawa beliau akan terus berbuka, tak berpuasa terus, dan aku tidak melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa puasa sunat dalam sebulan yang lebih banyak melainkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban. Dan juga ada hadis lain yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Syaban. Nabi berkata, manusia sering lalai akan bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang mana diangkat amalan kepada Allah SWT. Maka aku suka ketika amalanku diangkat
dalam masa aku sedang berpuasa. Jadi nampak sekarang ni maknanya sabda dan hadis yang Nabi nukilkan ini memberikan kita satu gambaran mengenai keadaan umatnya apabila hampir kepada bulan Ramadan. Maknanya ramai umat Islam lebih fokus kepada sambutan berbanding persediaan. Masjid-masjid mula dihiasi dengan lampu yang warna-warni, kain rentang, ahlan wa sahlan, Ramadan wa marhaban, dengan ucapan yang pelbagai. Seperti inilah, seperti juga macam tapak bazar akan dibuka, dan juga restoran ternama, hotel-hotel, untuk inilah promosi untuk buka puasa. Sangat macam televisyen, dan juga ada setengah tu kan siap dengan lagu raya. Maknanya belum lagi puasa dah ada lagu raya yang berkumandang. Macam mana tu, Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan juga syarat utama puasa diterima adalah sesuatu itu mestilah beriman, kemudian diiringi dengan ihtisab. Maksud ihtisab ni ialah mengharap balasan baik daripada Allah SWT. Pengharapan yang terbina itu mestilah atas dasar iman dan ilmu. Maksudnya iman manusia ni memanglah, orang kata ada naik dan turunnya. Maka persiapan iman sebelum masuk ke bulan Ramadan adalah amat penting untuk kita lakukan dengan penuh itqan, penuh bersungguh-sungguh. Iman yang benar perlu kepada ilmu yang benar. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Oleh yang sedemikian, masa sekarang adalah masa yang terbaik untuk kita belajar dan ulang kaji balik semula hukum hakam tentang amalan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan juga wajib bagi setiap umat Islam ni untuk buat amal ibadah seperti baca Quran, puasa, mestilah berlandaskan ilmu yang betul, bukannya sekadar taklid, iaitu sekadar ikut-ikutan. Dan kita wajib untuk mengetahui ilmu dan hukum berpuasa sebelum Ramadan tiba, supaya puasa kita nanti benar-benar diterima dan mendapat ganjaran oleh Allah SWT. Dan juga macam baca Al-Quran, kita jangan nak cepat habis sahaja. Kita kena tadabbur, faham maksud dia, tajwidnya macam mana. Ni kita nak laju saja kan. Jadi itulah apa yang boleh kita kongsikan pada sesi ini. Dan mudah-mudahan kita dengan bulan puasa ni dengan teknik tazkiyatun nafs, itu penyucian jiwa yang bersih dengan tahallinya dan tajallinya. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapat ganjaran yang Allah sediakan. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama kita merancang agenda persiapan dan aktiviti ibadah kita sebelum dan sepanjang bulan Ramadan, supaya kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin masa kita nanti di bulan Ramadan tu, insya-Allah. Jadi saya tamatkan dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazilan. Masykurah.